Okay, thank you. Tiba-tiba. Bukan thank you, dah boleh mula present. Alright. Sekejap. Saya tunggu Nuliana sekejap. Bonda, sorry tau Yana ada problem lain sikit. Tak apa, kita tunggu kejap. Okay. Ya, sebab apa MCO2 ni memang lain akan problem lah. Tak kisah lain apa. Bunda ada 3 lain Omar ni. Memang kalau macam tengah pack, kawasan penduduk padat, memanglah. Sebab semua orang working from home sekarang. Bonda dah boleh present ke? Boleh. Dah boleh Okay, present dan Yana dah boleh. record dah. Alright. Okay, teruskan. Okay, topik kelas hari ni komunikasi So macam biasa, hari ni berapa group yang akan present? Double tu apa dia cakap? Hari ni berapa group yang akan present? 4, 5, 8. Okay, satu group lagi Nurul Afika dan Yusradini, betul? Benda. Okay. Untuk grup Liana dan Maisara, pelajar lelaki soal Boleh? Dengar tak? Untuk grup Boleh, pertama, pelajar lelaki soal. Okay, boleh. Di ruangan chat, macam biasa. Alright? Alright. Okay, go. Okay, dah besar. Yana, Dah ke? Dah. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Clear tak? Dengar. Alright. So pada hari ini saya Nurul Maisara binti Muhammad Yusof and partner saya Nurliana binti Amran akan membentangkan tentang pengenalan komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses penyampaian atau pemindahan mesej daripada seseorang iaitu penyampai kepada penerima. So tujuan komunikasi yang pertama untuk memastikan maklumat yang disampaikan adalah jelas agar dapat difahami. Yang kedua untuk menggerakkan individu lain bagi melakukan sesuatu kegiatan yang mendorong dengan cara baik. Yang ketiga penciptaan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Yang keempat pertukaran informasi dan penyampaian makna sesuatu sistem sosial atau organisasi. Terdapat 4 jenis elemen-elemen komunikasi iaitu pertama penyampai. Penyampai adalah individu yang memulakan komunikasi dan menghasilkan mesej. Kedua, mesej. Idea dan maklumat maupun perasaan yang ingin dikongsi di antara penyampai atau penyampai dan penerima. Ketiga, iaitu saluran. Medium yang boleh digunakan oleh sumber untuk menyampaikan mesej kepada penerima. Saluran berbeza bergantung kepada bentuk komunikasi yang digunakan. Yang terakhir, penerima. Individu, kumpulan ataupun orang ramai yang menjadi sasaran mesej. Seterusnya jenis-jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi lisan. Komunikasi lisan secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sama ada langsung dan tiada jarak. Komunikasi lisan yang tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan alat. Yang kedua, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan tulisan tanpa adanya pembicaraan. Contohnya, melalui naskah-naskah menyampaikan informasi untuk masyarakat umum dengan isi naskah yang kompleks dan lengkap. Komunikasi yang ketiga iaitu komunikasi formal. Satu jenis komunikasi bersifat
bersifat rasmi dan biasanya dilakukan dalam keadaan formal yang tujuannya menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan rasmi. Proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada sesuatu organisasi dilakukan berdasarkan struktur organisasi. Yang keempat, yang terakhir, komunikasi informal. Komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi tetapi tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Baik. Akhir sekali kesimpulan. So komunikasi yang berkesan amat diperlukan bagi mencapai objektif yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Tambahan lagi, komunikasi berkesan dapat menjamin kejayaan sesebuah organisasi. So sekian, terima kasih daripada kami. Thank you. Thank you. Boy, terima kasih. Simple berbenar awak punya present dia. Alright, kita tengok kat ruangan soalan. Okay, boleh start jawab. Bau Zafri je ke yang tanya? Lain-lain? Kakak lelaki tanya soalan. Soalan daripada Zafri. Kakak lelaki? Oh. Okay, teruskan Lena. Okey, soalan daripada Zafri Hakim, pentingkah komunikasi dalam kehidupan? Bagi saya, komunikasi amat penting dalam kehidupan. Seperti macam contoh, apa maksud komunikasi tadi? Dia menyampaikan maklumat daripada penyampai dan penerima. So if kita nak bercakap or nak sampaikan sesuatu, kita kena komunikasi. Kalau tak, macam mana kita nak berbual kan? So komunikasi amat penting dalam kehidupan. Terima kasih. Baik. Alright, seterusnya daripada Akmal Ali. Bagaimanakah cara untuk memastikan agar kedua-dua belah pihak mampu berkomunikasi secara baik? Okey, untuk memastikan kedua-dua belah pihak mampu berkomunikasi baik, kita kena bertukar-tukar maklumat atau pendapat, and kandungan pendapat atau mesej yang kita sampaikan tu mesti mempunyai makna. So that's mean bila ada makna, orang yang dengan orang bila ada makna dalam sesuatu yang kita sampaikan kepada seseorang, barulah dia faham apa yang kita tengah cakap dengan dia. Faham tak, Mali? Faham. Terima kasih. Seterusnya Noliana. Seterusnya soalan daripada Syafiq Daniel. Apakah yang boleh dilakukan apabila terdapat masalah semasa berkomunikasi? Kalau contoh kita ada masalah waktu berkomunikasi, kita kena tetap berkomunikasi. Macam ni Contoh masalah berkomunikasi tu bergaduh Syafiq. Ya betul, macam kita tersalah cakap. So kiranya, okay. Apakah yang boleh dilakukan apabila terdapat masalah sebelum komunikasi? Bagi saya, kalau contoh kan, macam saya dengan awak, saya tersalah cakap, kita akan minta maaf kan? Betul tak? Betul. So minta maaf tu kita berkomunikasi tapi dengan cara yang betul. Macam kenapa saya jawab macam ni? Mai. Ya. Boleh tolong tak? Boleh dilakukan apabila terdapat masalah semasa berkomunikasi. So masa kita berkomunikasi, contohnya macam awak bergaduh dengan dia kan, awak cakap kan? Ini masa kita berkomunikasi dengan orang tu, masa kita cuba untuk settlekan masalah, setiap apa yang kita keluarkan tu daripada mulut kita, kita kan interact dengan dia kan. Make sure setiap perkataan tu betul dan tak menyakitkan lagi hati dia. So means awak betul-betul nak awak betul-betul nak minta maaf dengan dia lah. Tak adalah awak
lagi mengerutkan keadaan dengan cakap benda yang like macam awak ungkit ke, tu kan tak elok macam tu. Faham tak? Menjawab So make sure apa yang awak nak cakap kat dia tu benda yang baik and benda yang tak mengguruskan lagi hati dia. So conclusion, kita kena berkomunikasi dengan Faham? baik. Dia Faham tak, Den? faham tak? Okay, Faham. Jawab. sepatutnya Ya. topik ini sebagai orang. Okey, Masyarah dan Liana, sepatutnya apakah komunikasi, bolehkah apa kita masalah komunikasi? Masalah komunikasi dari biasanya macam kita sekarang lah. One way communication kan. Kalau one way communication tu macam mana? So ceritakan satu contoh masalah. Contohnya ada orang presenter, ada orang yang bercakap tapi tak ada orang yang mendengar dengan baik. Masalah lah. And then macam mana you nak come out dengan masalah tu? Okay, contohnya you berkomunikasi dengan you punya parent. And then parent you tak faham. So macam mana nak come out dengan masalah tu? Apa contoh? Bagi satu contoh. Contohnya open distance learning. Boleh bagi situasi Open distance learning. Contohnya you tengah belajar online. Tapi parent you fikir you all tengah chat, sebab lama sosialisasi ni kan banyak kat media sosial ni. So parent tak tahu yang you tengah belajar. Ataupun dia rasa you macam betul ke belajar ke pura-pura belajar. So macam ni you nak communicate dengan parent, firmkan bahawa you memang tengah belajar. Okay, contoh. Explain. Boleh, Sarah? Boleh? Okay. So soalan seterusnya daripada Muhammad Danish, bagaimanakah kita nak tahu komunikasi yang kita lakukan tersebut adalah berkesan? So if kita tahu apa yang kita sampaikan itu berkesan ke tak, yang Bonda cakap tadi, bila kita talk to someone, orang tu faham apa yang kita nak sampaikan. Dia maksud yang kita nak sampaikan tu diterima dan dipahami dengan jelas lah, macam tu. Faham tak? Menjawab tak Muhammad Danish? Soalan ni bagaimana Mas Sarah? Soalan ni bagaimana? So, macam mana nak solve that problem? Solution ni macam mana? Bagaimanakah kita nak tahu komunikasi yang kita lakukan tersebut berkesan? Bagaimana? Menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua pihak. Okay, tu satu point. With education. Tu boleh satu point. Okay, and then apa yang kita nak sampaikan tu tak kelirukan pihak lagi satu. Okay, kalau macam tu adalah situasi yang sebenar adalah kita bincang tentang topik yang sama. Faham? Komunikasi biasa tak sampai, kadang-kadang kita topik yang tak sama. Menjawab ke? Okay, Noliana. Okay dah, seterusnya. Menjawab Danish? Ya, menjawab. Terima kasih. Alright, thank you. So soalan seterusnya daripada Syamirul Rohaizam. Apakah batasan atau halangan kepada komunikasi? Macam sekarang kita ada dua situation. Online dengan face to face. Macam kalau online, batasan dan halangan dia adalah masalah internet. So bila macam kita cakap, orang tak dengar ataupun kita cakap lambat. So dia tak boleh nak dengar dengan baik. Dan bila face to face, macam in reality, batasan atau halangan ni macam boleh cakap tadi. Apa yang kita cuba sampaikan, orang tu tak faham. Kita belajar tapi parents kita tak tahu apa kita belajar. Macam tu lah. Itu batasan atau halangan dia. Macam one way macam boleh cakap tadi. Terjawab
Menjawab tak Syamira? Jawab. Alright. Seterusnya soalan daripada Syazwan Syahmi, bagaimanakah komunikasi dapat diperbaiki? So, untuk perbaiki komunikasi kita dengan, maksudnya macam mana ni komunikasi dapat diperbaiki? Bila ada masalah ke? Nak meningkatkan lagi kita punya komunikasi level dia. If kita nak nak meningkatkan lagi kita punya communication skill lah, macam tu. Ya. Okay, kita kena banyak bergaul dengan orang, means kita kena open lah circle kita. So, barulah kita boleh interact dengan ramai orang. Bila kita interact dengan ramai orang, kat situ kita boleh asah kita punya communication skill. So, kita dah macam sebelum ni, sebelum ni Syazwan malu, Syazwan dah macam kurang segan untuk bercakap dengan orang. Macam tu. Okey, terima kasih. Okay, selamat. Okey, seterusnya soalan daripada Umairul Siddiq. Apakah cara-cara terbaik untuk meningkatkan skill komunikasi seseorang? Terdapat banyak cara untuk meningkatkan skill komunikasi dalam diri kita. Contohnya, pertama, sebelum kita bercakap, kita kena fikir apa yang kita nak cakap. Dengan tu, kita boleh, macam bila kita jaga apa yang kita nak cakap, orang sekeliling kita takkan rasa sakit hati dengan kita ataupun kita dapat kecaman-kecaman buruk daripada orang. Ya, itu menunjukkan skill komunikasi kita meningkat lah. Seterusnya, kita bagi dua cara terbaik je lah. Seterusnya, guna nada yang baik bila bercakap. Nada yang baik dan apa orang kata, dan berterusan. Nada yang berterusan, macam kita cakap, macam tak ada kejap perlahan kejap laju macam tu. Dia just tone suara tu ke? ya. Jangan tinggikan suara awak bila bercakap dengan someone. Yes. Yes. Kekalkan situation tu, kekal tenang lah macam tu lah. Tu je. Apa Umarul? Faham. Yes. Alright. Thank you. Okay, seterusnya soalan daripada Nakiu Rejab. Apa yang akan berlaku sekiranya kedua belah pihak tidak mampu berkomunikasi dengan baik? So, bila kedua belah pihak tak mampu berkomunikasi dengan baik, berlakunya perselisihan faham lah, sebab maklumat yang orang tu nak sampaikan kepada pihak lagi satu tu maklumat yang tak betul lah, macam tu. Faham tak? So boleh bawa kepada pergaduhan dan itu boleh jadi worse. Nakiu? Ya. Jawab Hello? tu? Ya, saya. Okay, Nurjana. Keras. Okey, tak ada. Jenis komunikasi yang perlu ada nanti. Seterusnya soalan daripada Muhammad Syazmi. Apakah jenis komunikasi yang perlu ada dalam diri seseorang? Syazmi, maafkan saya tapi saya kurang faham soalan awak. Syazmi? Syazmi.
Komunikasi yang perlu ada dalam diri seseorang. Soalan sekejap Syazmi. Oh, Syaz. Syaz. Ya. Saya dengan baik tak faham soalan awak. Syazmi, boleh tak bagi situation untuk soalan ni? Contoh situasi. Contoh dia macam komunikasi berbentuk gambar ke kan. Macam orang tak faham. Jadi kita macam kena lukis lah. So bagi orang tu faham macam tu lah. Itu salah satu contoh lah. Maksudnya orang tu boleh berkomunikasi dalam banyak cara ke? Banyak cara. Contohnya Contoh macam kalau salah satunya berbentuk gambar lah. Macam bahasa isyarat semua tu lah. Macam tu Apakah jenis komunikasi yang perlu ada dalam diri seseorang? Excuse me, Syazmi, awak macam dah jawab soalan awak je sendiri. Actually bahasa isyarat tu yang bahasa isyarat and bila awak melukis tu itulah jenis communication yang awak tanya tu. Syazmi? Ya. Itulah jawapannya. Bahasa isyarat. Sebab orang minta jenis selain tak ada. Pada lukisan gambar yang cakap ni. Selain tu? Bahasa isyarat ni kita boleh guna dengan orang contoh orang bisu, orang pekak. Syazmi, selain daripada melukis bahasa isyarat tu ke? Yes. Seorang. Morse code. Morse code. You all buka slide you all. Jenis komunikasi. Mai Sarah. Awak ada touch tak tadi tentang jenis-jenis komunikasi? Mai Sarah, sorry. Ya saya. Buka slide. Tunjuk slide awak balik. Komunikasi kedua. Buka balik je awak. Ada komunikasi design. Tunjuk. Diana tunjuk. Alright. Ini benda.
Okay, tunjuk. Alright. Tu nanti lepas tu baru awak senang nak jawab soalan Syazmi tu. Ni Syazmi, jenis-jenis komunikasi yang perlu kita ada dalam diri. Yes. Kita kena ada komunikasi lisan. Tu bila dalam keadaan macam majlis-majlis formal, kita kena berkomunikasi secara formal. Ini semua yang kita patut tahulah. Itu yang patut kita ada dalam diri. Macam tak boleh? Okay, lah. Sekarang okay, good. Tapi sekarang kita komunikasi secara apa? Secara lisan? Secara Lisan yang tidak langsung. Salah ke benda. Alright, kalau dulu kalau kita maya ni kita panggil komunikasi bukan lisan tau. Sebab dia macam bukan norma baru. Tapi sekarang memandangkan kita punya lifestyle memang begini, kita dah balikkan dia sebagai komunikasi lisan lah. Bukan komunikasi yang formal lah, tapi dia secara maya. Kan, betul tak? Kalau dulu komunikasi macam ni kita ni yang online ni bukan formal, informal is it? Tapi sekarang ni memang dah norma baru, memang kita dah panggil inilah how you communicate each other, memang beginilah. And then, alright, sebab tu bagi pelajar-pelajar perempuan dan pelajar-pelajar lelaki yang mempunyai, tadi kan you all ada touch Maisara, touch intonasi, tone, kata Liana. Alright, so bila benda-benda yang macam ni adalah, you perasan tak kalau orang yang mempunyai suara yang sedap, pelajar lelaki ke, pelajar perempuan ke mempunyai, kalau pelajar perempuan dia ada satu suara yang mendayu, manja-manja, you know. And kalau pelajar lelaki dia ada suara yang macam-macam macho, abang sado. Jadi sebab tu kalau you all perasan sekarang ni kalau macam laman sosial, di ruangan sosial yang apps, banyak sangat apps sekarang yang pelajar-pelajar anak-anak remaja join. Bunda percaya mungkin antara you all pun ada join yang boleh tunjuk emoji muka, letaklah gambar binatang apa pun, gambar kartun apa pun. Tapi bila dengan nada suara tu akan menyebabkan satu apa? Nada suara boleh menyebabkan apa? Cepat. Maksiat. Cepat apa? Maksiat, okay good. Satu point lagi. Apa lagi? Nada suara boleh jadi apa? Zina hati. Nada suara boleh jadi apa? Zina hati, okay lagi? Lagi apa? Salah faham. Tergoda. Salah faham, okay betul. Lagi? Tergoda, ni dah point dekat atas sikit ni. Lagi apa? Lagi apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta boleh. Jatuh cinta tak apa, benda-benda positif. So far kalau kita tengok laman web yang cinta-cinta ni, memang laman web cinta-cinta pun you all ni kan. Apa kalau macam kita tengok media sosial kan, lead match kan. So kadang-kadang boleh join juga sebab nak tahu apa perangai remaja sebenar. Tapi memanglah kalau macam mudahkan jadi dia salah satu laman web yang macam dia bukan pornografi yang kita tunjuk tubuh badan, tapi pornografi dari sudut suara. Kan? Gelak-gelak, mendayu, tengah malam kan? Tengah malam. Biasanya chat ni you all akan suka ketika waktu you all lah ni, waktu you all berjaga. Iaitu waktu pukul 2 pagi, 3 pagi, sama Rasulullah 2-3 pagi, tahajud. Nama you all ni lead match. Alright. Sosialisasi. Then benda-benda tu lah. Jadi pelajar-pelajar universiti ni, saya harap you all pandai kawal diri dari sudut komunikasi sebab you all adalah orang yang bijak pandai. Jangan samakan diri you all dengan orang-orang jahil kat luar sana. You all bijak pandai dan Bunda harap pandai bawa diri. Boleh? Sebab komunikasi ni boleh percaya memang suara pun kadang-kadang, contohnya suara Maisara lemah lembut. Mana tahu tiba-tiba Zafi jatuh cinta terdengar? Tak tahu. Naki jatuh cinta dengan suara Liana? Tak tahu. Sebab nada suara dan tone tu ikut orang. Dia suka kat mana. Sebab kita communicate melalui suara. Suara pun dah menjadikan satu bibit-bibit pornografi. Okay? Boleh? Faham kelas? Kelas, faham tak asal you all terkesima kesenyap ni? Faham? Faham benda. So korang tengah search apps tu. Nanti dulu, jangan. Kelas tak habis lagi.
Alright, thank you so much. Okay, Bunda nak tanya seorang lagi pelajar lelaki, boleh cek Adam Rabili ada ke tak? Ada Rabili memang tak ada Siapa kawan dia? Ada Rabili? Siapa sivil? Ada Rabili memang tak ada Boleh tak kosong? Dia mungkin ada masalah Alright. internet tu. Ya ke Danish? Cuba Danish call dia sebelum Bunda bagi kosong. Okay. Ya, benar. Cakap dengan dia tak payah nak on hotspot dekat laptop ke apa semua. Cuba pakai phone je. Bunda tak tengok muka pun. Cuba pakai phone je. On pakai phone je. Alright, sebab dia bukan presenter kan. Yang bukan presenter jimat data you on lah. Pakai phone je. Tak payah nak on laptop. Alright, thank you so much. Maisara dan Liana, semua soalan awak dah jawab betul? Ya, betul. Okay. Alright. Alhamdulillah. So the next, Alhamdulillah. So the next presenter. Next presenter. Sekejap Bunda. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Dini binti Yusni Hai, dan ada Nur Rafi Afika baru Syairah masuk. binti Zulkarnain akan membentangkan tentang pembentangan kami yang bertajuk jenis-jenis komunikasi. Pengenalan. Komunikasi atau lebih dikenali sebagai communication di dalam bahasa Inggeris adalah proses penyampaian maklumat dari satu pihak ke pihak yang lain dengan bantuan beberapa media. Pihak pertama yang mengirimkan maklumat adalah dikenali sebagai pengirim iaitu sender, manakala pihak kedua yang menerima maklumat dan menerjemahkan informasi tersebut dan meresponnya dikenali sebagai penerima iaitu receiver atau recipient. Jadi pada kata dasarnya, istilah komunikasi dapat dimaksudkan sebagai proses di mana pengirim mengirimkan maklumat ke penerima agar penerima tersebut meresponnya. Kepentingan komunikasi yang baik. Antara kepentingan komunikasi yang baik adalah membolehkan pemahaman yang baik, kemudian mewujudkan dan mengeratkan perhubungan serta menyumbangkan kepada keberkesanan sesuatu organisasi. Jenis-jenis komunikasi. Terdapat pelbagai klasifikasi tentang jenis-jenis komunikasi. Namun, pada dasarnya, jenis komunikasi dapat dibahagikan kepada 3 jenis utama berdasarkan bentuk penyampaiannya, iaitu komunikasi verbal, komunikasi non-verbal dan komunikasi tertulis. Jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, pembentangan, perbincangan dan perbualan secara bersemuka. Dalam komunikasi verbal ini, pengirim maklumat berkongsi atau memberi pendapat dalam bentuk kata-kata. Nada semasa berbicara dan kualiti kata-kata yang digunakan memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi ini. Ketika berbicara, kita harus menggunakan suara yang keras atau nada yang lebih tinggi dan menyatakan isi maklumat yang jelas agar penerima dapat mendengar dengan jelas dan memahami apa yang ingin kita sampaikan. Kita juga harus memastikan bahawa pendengar maklumat itu faham dan memahami maklumat yang kita sampaikan. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini meliputi bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah dan bentuk tubuh. Dengan kata lain, si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu perkara yang diinginkannya, namun menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah dan gerak tubuh tertentu. Kadang-kadang, bahasa tubuh atau ekspresi wajah atau gerak tubuh tersebut terjadi secara tidak sengaja.
Contohnya seperti pipi yang kemerah-merahan ketika berasa malu. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis adalah proses penyampaian maklumat dengan menggunakan pelbagai tanda, simbol, gambar dan tipografi. Maklumat yang ingin disampaikan dapat dicetak ataupun ditulis dengan tulisan tangan. Komunikasi bertulis ini sangat penting untuk memberikan maklumat yang rumit seperti statistik dan data-data penting yang tidak mudah untuk disampaikan melalui kata-kata. Komunikasi ini membolehkan maklumat dicatat sehingga dapat dijadikan rujukan. Komunikasi bertulis mestilah ringkas dan jelas agar dapat menyampaikan maklumat secara berkesan. Laporan bertulis yang bagus adalah laporan yang menggunakan tata bahasa yang tepat dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau susah untuk difahami. Kesimpulan, dengan meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, komunikasi non-verbal dan komunikasi tertulis ini, kita akan menjadi lebih berjaya dalam semua bidang, terutamanya sebagai seorang pemimpin yang memimpin sesebuah kumpulan maupun sebagai anggota dalam sesuatu kumpulan. Kemampuan berkomunikasi secara berkesan dapat memperbaiki hubungan kita dengan rakan-rakan serta membantu kita semua dalam bekerja dengan lebih efektif. Oleh itu, komunikasi adalah sangat penting dalam kehidupan sehari kita dan juga merupakan kunci kepada semua perkara. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Bonda dah boleh start jawab soalan ke? Okey, soalan pertama dari Hanan Umairah. Bagaimana hendak membuat orang yang introvert tertarik untuk berkomunikasi dengan kita? First kali kita kena gunakan bahasa yang baik bila bercakap. Maksudnya macam tak gunakan bahasa yang kasar. So from that orang tak akan nampak yang kita ni jenis yang pandai untuk berkata-kata, pandai untuk berkomunikasi. So dia mungkin akan macam fikir yang dengan orang ni mungkin kita boleh macam try untuk rapat dengan dia, untuk bercakap dengan lebih lagi dengan dia. Menjawab ke Hanan Umairah? Menjawab. Okey, terima kasih. Afiqah? Soalan kedua dari Nurul Maisarah, apakah cara-cara untuk mengatasi masalah one way communication? Untuk mengatasi masalah one way communication ni macam kita boleh bila kita terangkan something kat someone dan kita boleh tanya dia soalan supaya dia boleh jawab dan dia faham apa yang kita cuba sampaikan. So Sorry, kurang jelas lah. macam contoh kalau macam lecturer mengajar kan, lepas tu korang diam je, mesti rasa macam lecturer tu macam dia just bercakap sorang-sorang. So korang kenalah macam bertanya ataupun bila lecturer tu bertanya kat korang, korang kena jawab. Itulah cara macam antara cara untuk mengatasi masalah one way communication ni. Okay, jawab. Terima kasih. Okay, seterusnya soalan dari Nur Ayu. Adakah terdapat halangan untuk berkomunikasi dengan seseorang? Jika ada, apakah halangan tersebut? Halangan
dalam setiap communication memang akan ada halangan, and contoh halangan yang paling common bila satu pihak tu dia tak nak cuba untuk memahamkan apa yang kita nak sampaikan. Maksudnya dia macam, maksudnya nanti akan ada misunderstanding antara dua orang yang tengah bercakap tu. Menjawab ke? Jawab. Terima kasih. Soalan seterusnya dari Nasuha Natiha. Apakah kesan tidak berkomunikasi dengan baik? Kesan tidak berkomunikasi dengan baik ni macam contoh kalau kita ada masalah dengan someone tu dan kita ada kerja yang kita kena buat dengan dia, kita tak akan dapat buat kerja tu dengan baik tau, sebab kita ada masalah dengan dia. So macam kita tak dapat nak selesaikan kerja dengan dia, so kita Maksudnya macam kita akan rasa terganggu lah sebab kita tak berkomunikasi dengan baik. Macam tu lah. Faham ke? Jelas. Faham, thank you. Okey, soalan dari Nur Azira Iryani, adakah semua orang perlu mempelajari bahasa isyarat? Bahasa isyarat ni dia macam antara salah satu international language. So saya rasa dia ikut orang juga, macam ada orang yang dia nak belajar, ada orang yang dia macam tak nak belajar. So yang ni semua dia depends on that person, tapi saya rasa kemahiran untuk berbahasa isyarat ni sangat penting sebab dekat dunia ni kita ada orang yang ada masalah pendengaran. Jadi kalau kita belajar bahasa isyarat ni, kita akan dapat berkomunikasi dengan baiklah dengan orang yang bermasalah. Jawab ke? Jawab, terima kasih. Soalan seterusnya dari Nordiana. Cara untuk berkomunikasi dengan baik. Cara untuk kita berkomunikasi dengan baik adalah kita menyampaikan maklumat tu dengan jelas. Maksudnya macam bila contoh kalau kita nak mengajar someone, dia tak faham something, so kita nak explain kat dia tu, kita kena bagi tahu dengan detail, dengan jelas supaya dia lebih faham. So selain tu masa kita tengah explain kat dia tu, kita jangan ada rasa macam nak marah sebab dia tak faham ke apa. Kita kena cool je untuk terangkan kat dia supaya untuk elakkan kita marah dekat dia sebab dia tak faham apa yang kita jelaskan. Jawab tak? Jawab, terima kasih. Soalan daripada Nur Syaira Farha, apakah kesan jika kita kurang berkomunikasi dengan orang lain? Antara kesan dia, kita akan, kalau macam dalam kelas, kalau macam contohlah saya ni seorang yang pendiam, lepas tu saya tak bergaul dengan orang, nanti saya akan jadi sangat ketinggalan dengan classmate saya yang lain. So nanti benda akan jadi susah. So nanti saya akan tertinggal jauh ke belakang sebab saya bukan jenis yang kurang berkomunikasi dengan orang. Macam tu, faham ke? Jawab ke?
Faham jawab, terima kasih. Hmm. Soalan seterusnya dari Aina Amira. Apa implikasi jika kita hanya berkomunikasi secara bertulis? Pada pandangan saya lah, bila kita berkomunikasi secara bertulis ni kita macam kurang jelas tau sebab faktor tulisan, sebab kita kan kadang tak faham apa yang orang tulis. Lepas tu kita pula memerlukan penjelasan dengan yang jelas apa yang orang tu tulis kan. Maksudnya macam dia tulis something tu, orang tu pun kena explain. Pada yang sama dia kena explain apa yang dia cuba sampaikan. Faham tak? Jelas tak? Maknanya bila kita bertulis tu tak bolehlah terlalu ringkas sebab kita pun tak tahu intonasi dia macam mana kan. Betul. Okey, terima kasih. Okey, soalan dari Elina Balkish. Apakah cara untuk seseorang itu memperkasakan kemahiran komunikasi dalam dirinya? So maksudnya dekat sini cara nak asah kemahiran komunikasi kan? Betul. So kalau macam ni biasanya orang maksudnya setiap orang tu kan dia akan rasa macam dia mesti akan rasa macam nervous kan kalau macam nak bercakap kat depan ramai, lagi-lagi kalau dia tu seorang yang introvert. Jadi antara cara untuk kita memperkasakan kemahiran komunikasi ni first kali dengan macam cuba untuk menyertai pertandingan macam pertandingan pidato, debat semua tu, sebab daripada pertandingan tu kita akan sedikit sebanyak dapat menguatkan lagi kita punya kemahiran tu selain daripada kita bercakap dengan kawan-kawan kita macam tu. Jawab ke? Jawab, thank you. Okay. Okay, soalan seterusnya dari Aisyah Atira. Apakah cara untuk yakin dalam berkomunikasi? First of all, kita kena percaya diri. Maksudnya macam dalam kita nak buat something tu, kita percaya kat diri kita yang kita boleh buat. Kita jangan ada rasa takut nak berkomunikasi dengan orang. Lepas tu kita buat jangan nak membanding-bandingkan diri kita dengan orang. Bila kita membandingkan diri kita dengan orang, kita akan rasa macam kenapa yang rasa macam ni, macam tu, faham tak? Jelas tak? Jelas. Thank you. Okay, daripada Aisyah Syahruddin, apa maksud dan salah satu contoh komunikasi yang dapat menyumbang kepada sesuatu organisasi? Maksudnya contoh komunikasi tu maksudnya macam jenis komunikasi yang kita boleh gunakan dalam satu organisation ke? Sebab tadi rasanya nampak dekat slide and point tu, so saya tak faham about that point. Okay. So macam kalau dalam organisasi jenis komunikasi yang kita boleh guna dan selalu guna komunikasi verbal. Maksudnya komunikasi verbal ni dia lisan, kita bercakap dengan orang tu face to face. So maksudnya kalau biasanya kalau dalam organisasi memang kita akan guna komunikasi lisan lah sebab kita dapat jumpa dia face to face and macam dapat lagi sampaikan info yang kita nak sampaikan tu dengan lebih jelas, dengan lebih tepat tanpa ada misunderstanding. Sebab kalau kita guna orang ketiga, dia macam probability untuk ada misunderstanding tu macam agak tinggi lah. Jadi kalau kita gunakan lisan, kita jumpa dengan kita punya ahli semua tu, dia akan jadi lebih tepat, lagi jelas. Okay. Jawab ke? Jawab, thank you. Soalan seterusnya dari Nurliana. Apakah yang perlu kita lakukan apabila berkomunikasi dengan orang bisu tetapi tidak tahu bahasa isyarat? Contoh pada waktu tu kita kan sekarang ada phone kan, so kita
type kat phone atau kita ada kertas ke kita tulis supaya kita dapat berkomunikasi dengan dia. Jelas tak? Okay, thank you. Okay, daripada Nurul Uzma, bagaimana nak ajak orang berminat untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat, kan maksud soalan tu? Okay. So macam kalau nak ajak orang berminat untuk guna bahasa isyarat ni, first of all kita kena spread awareness. Kenapa kita kena belajar bahasa isyarat ni? So from that orang tu akan macam terbuka, oh kalau aku belajar bahasa ni aku boleh bercakap dengan orang-orang yang macam ni. So dari situ lagi kita macam boleh macam spreadkan lagi apa kesan guna bahasa isyarat, apa kebaikan dia and so on. Faham ke? Menjawab ke? Faham. Menjawab. Terima kasih. Soalan seterusnya dari Nur Alisha, bagaimanakah ingin mengurangkan rasa kurang yakin atau malu untuk berkomunikasi? Kita kena ubah pemikiran kita. Kita kena faham diri kita dengan lebih baik. Maksudnya kenapa kita nak kena rasa malu, sebab semua orang boleh menerima pendapat kita. Walaupun kita salah, orang boleh betulkan apa yang kita salah. So kita kena ubah pemikiran kita lah untuk mengelakkan dari kita rasa kurang yakin dan malu. Jelas tak? Jelas, terima kasih. Okay, daripada Siti Aisyah, apakah punca atau sebab yang membolehkan seseorang itu tidak mahu untuk berkomunikasi dengan orang lain? Punca yang paling biasa orang lalui adalah tidak yakin dengan diri sendiri. Maksudnya dia malu untuk nak cakap dengan orang lain, dia malu nak startkan conversation. Lepas tu kalau macam antara punca yang kedua, mungkin sebab dia rasa insecurities dengan suara dia sendiri. Maksudnya dia tak suka suara dia bila dia bercakap. Jadi dia akan macam kurangkan diri dia dari cakap sebab dia tak suka suara dia. Macam tu. Menjawab ke? Menjawab, terima kasih. Okay, semua dah. Ni Nur Atira. Sekarang ada Nur Atira tak? Nur Atira Osman ke tu yang soalan tu? Hello? Nur Atira Osman ada? Ya boleh. Nur Atira Osman ada? Awak ada, okey dah. Okay, teruskan. Soalan seterusnya dari Siti Ain, apa kesan pada seseorang tu jika mempunyai masalah komunikasi? Biasa masalah orang yang ada masalah komunikasi ni dia susah nak dapat kawan, atau macam kalau contoh macam bila kita ada study group ke apa, kita tak berkomunikasi, kita akan ketinggalan, kita tak akan faham apa yang diorang sedang bincangkan kalau kita tak bertanya. Lepas tu jelas tak? Jelas. Okey, seterusnya dari Nur Atira, apakah cara yang boleh dilakukan sekiranya seseorang itu tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain? Background missing. Cara yang kita boleh lakukan kalau dia macam tak tertarik untuk berkomunikasi dengan orang lain, first kali kita macam mungkin kita boleh try hantar message dekat dia, macam kita macam try kenal-kenal dengan dia, kita rapat dulu dengan dia,
kita tengok dia orang yang macam mana, dia orang introvert ke, extrovert ke, ambivert ke, macam tu. So bila kita dah kenal dia macam mana, kita boleh figure out kita nak guna jenis komunikasi macam mana dengan dia, macam tu. Menjawab ke soalan? Menjawab, terima kasih. Soalan terakhir dari Nur Atira, bagaimanakah jika kita berhadapan dengan orang yang tidak boleh berkomunikasi bisu sedangkan kita tidak boleh memahami bahasa isyarat mereka? Kita boleh guna cara komunikasi bertulis macam kita tanya dia melalui tulisan. Jelas tak? Jelas. Terima kasih. Good. Kan? Okay, good. Sebab komunikasi ni pelbagai, so gunakanlah. Okay, kalau kita dengan orang OKU tak boleh cakap tu, of course kita guna tulisan, kan? Tunjuk kat phone ini, sudah baca, lepas tu sudah reply balik type, okay? So far kalau you all membawa dalam kelas tak pernah buat macam tu ke? Tu dia kat kertas, tolak kat kawan sebelah, tak pernah? Budak baik dalam kelas semua? Tak sempat lagi nak ni. Oh, dia orang tak tahu tulisan dan dia orang tulis terbalik. Okay, ni good info juga daripada Aina Amira. Ni sekadar sharing, ada beberapa kawan saya pendidikan khas, ada setengah yang pekat bisu, dia orang tak faham tulisan and dia orang tulis terbalik, betul. Yang tu dia ada sindrom apa yang ada nama dia. Dia macam macam di kalangan yang autism jugalah. Okay, dia sebab dia bukan yang normal lah. Alright. Okay, pendidikan khas kita tahu dia adalah orang-orang AKU. Orang-orang AKU ada. Yes, Dyslexia ke? Ya, Elina. Dyslexia. Betul. Pandai awak. Sebab ada adik saya dulu, dia dyslexia. Lepas tu macam mana sekarang boleh sharing sikit? Lepas tu dia pergi macam satu tempat ni dekat Ampang. Nama dia Pusat Dyslexia Malaysia. And then dia ajar lah macam mana nak tulis betul-betul. Tapi macam adik saya tu, kita orang dapat detect awal. So dia macam dekat situ setahun je. Kalau ada orang yang sampai dah umur dia berbelas-belas tahun, tapi dia orang still sifil. Dia orang still teruk. Betul. Okay, ni good info daripada Elina juga. Thank you for sharing my dear. Okay, untuk you all semua, one day nanti kalau you all ada beradik ke, one day you akan ada anak apa semua, first step yang kita ingat adalah proses perkembangan kanak-kanak. Kalau macam kita memang khusus kahwin, kita tak diajar tentang proses perkembangan anak-anak, proses perkembangan perkahwinan. Benda ni semua kita kena study sendiri. So proses perkembangan anak-anak, kalau you dah nampak anak you one step lambat, cepat-cepatlah hantar dia kepada sekolah-sekolah yang bagus untuk terapi dia. So far kalau you tengok banyak je, kalau kita tengok macam macam anak Arti macam Syah dan Awal kan. Anak dia awal-awal kan dia orang kata dia Down syndrome lah, lambat. Tapi bila dihantar daripada tuition dengan guru yang bagus, so automatically anak dia cepat pandai teruskan. Jadi detect awal tu penting. Betul kata Ina, detect awal sebab banyak parent yang bila dia detect anak dia macam tu, dia terus give up, dia tak boleh nak terima ujian. Tapi jangan, kita kena bangkit. Bangkit maksudnya this is satu adventure journey yang Allah bagi kita ni supaya kita macam explore what to do after that, what to do. Dalam hidup ni, di dunia yang sementara ni, sebenarnya life kita ni, circle life ni, kita just process macam what to do after this, what to do. Dia tak ada give up. Dah give up tu maksudnya kita dah tak ada nafas dah nanti. Jantung dah terhenti begitu give up Okay, sekali what to do after that, alright. So Bonda ada share juga kat situ, bagi nak improve communication skill, you all semua Bonda percaya sebab kita di alam maya, you dah almost 1 year, 2 semester yang belajar study online ni, tak tahu jadi apa esok ni. Ya Allah, you all Bonda takut menggigil depan orang esok depan-depan Sebenarnya kalau bercakap pun tengok you study ni dengan letak gambar kucingnya, dulu Afiqah dengan gambar kartun dia, right? So most here yang tak berani, bayangkan nak tunjuk muka sendiri pun kita malu. So bayangkan nanti kita nak face to face nanti malu. So one of the club yang kita boleh improve kita punya skill adalah Toastmaster Club. Boleh percaya Toastmaster ni all tempat memang ada lah, okay. Sebab dia memang worldwide.
international punya ni. Jadi join club, but from club tu kita ni. Okay, sebab benda-benda ni kadang-kadang you tak dapat dalam kelas you, join another club. Join banyak-banyak, tak ada masalah. Okay, tapi itulah, kena pandai bawa diri, jangan join club cinta, yang pedofilia, pornografi, jangan macam tu. Sebab you all adalah budak-budak bijak pandai, you all yang bakal jadi pemimpin suatu hari nanti. Alright, Tanta Nurliana jadi Perdana Menteri, kita tak tahu. Alright, so you all generasi pemimpin, generasi budak pandai, kena bawa diri sebagai orang-orang yang bijak. Jangan samakan diri dengan orang yang tak bijak. Okay, thank you so much untuk good presenter. Keempat-empat presenter yang telah present dengan baik. Itu saja kelas kita hari ini. Okay, boleh nak tekankan yang kelas kita esok malam. Okay, dia ada bagi 2 link betul. 2 link kalau kita you all tengok dalam grup WhatsApp, Facebook. Boleh percaya you all siapa yang ada Facebook dalam grup ni, ada ke? Kau dah tak ada Facebook dah kan? Ada. Ada Facebook ke you all? Ada. Oh. Okay. Mana yang ada, Bonda harap esok Bonda akan bagi link kelas, link Gmeet. Okay, you all akan, Bonda tengoklah kalau sama Gmeet tu Bonda bagi. So, kalau Bonda yang lain laju, Bonda yang akan share dalam Gmeet kelas. Jadi, setiap orang buka Gmeet kelas je. Faham tak maksud Bonda? Bonda pun dah jakit macam korang. Tanya, faham tak? Faham tak? Okay, you all faham tak? Faham? Jadi Bonda bagi Gmeet yang nak terus online, tapi Gmeet lebih mudah. Jadi kita dengar dalam grup Gmeet. Contohnya link tu Bonda yang buka. Jadi semua orang boleh tengok melalui Gmeet kelas. Boleh? Jadi senang Bonda nak mantau attendance, kita nak discussion. Tapi esok kita akan gabung dengan kelas senior. Boleh? Boleh. Gabung dengan senior. Alright. So senior 25 orang, you all ada 28, okey lah, 50 muat Gmeet. Okay. You all ada 30, 25. Okay, cukup. Okay, itu saja perlu Bonda. Okay, jaga diri baik-baik. But you all kena cucuk vaksin ke? Umur dah cukup ke you all? Tak cukup lagi kan? Dah cukup dah. Dah cukup. Tapi belum Cukup you all dah 21 ke? Cukup you all dah cukup Dah. Ada yang tak cukup umur lagi cukup. So My Sejahtera tu, My Sejahtera tu, make sure you selalu update. Kita tahu sekarang ni Bonda punya kawan-kawan daripada private hospital pun cakap dah adalah kerajaan memang nak agihkan vaksin tu ke private. Kita tunggu juga mana yang memang ada kelebihan RM1 kalau dekat private dah buka untuk cucuk dekat private. Tapi mana yang tu tak apa, kita tunggu je turn My Sejahtera. So far boleh tengok kita punya profesor-profesor ni, pensyarah kita pun tunggu My Sejahtera. So far dia cocok yang frontliner, keluarga frontliner, dan dia cocok dulu untuk citizen lah, umur yang banyak dan golongan berisiko dulu. Okay, so turn kita mungkin lambat lagi. So apa-apa update you all punya My Sejahtera. Faham? Boleh kelas? Alright, siapa yang record tadi? My Sarah. Siapa yang record tadi? My Sarah ke Liana? My Sarah. Okay. Okay, nanti Bonda WhatsApp dalam grup, Bonda punya email, nanti you dah stop record tu, nanti Bonda tak sure kalau dia masuk kat Bonda okey. Kadang-kadang takut awak record dia masuk kat akaun. Sebab Bonda yang buat Google Meet ni. Okay. Kalau Bonda tak dapat nanti, Bonda tak dapat yang record. Okay, faham. Alright. Boleh, okay. Bonda. Boleh. Alright, okay, itu saja. Assalamualaikum semua, selamat petang, okay, selamat makan malam. Waalaikumsalam. Jangan lupa solat semua.